Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, cipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabat, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah untuk dapat hadir ke rumahnya. Ini adalah jemputan daripada Allah, ini adalah undangan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menjadi tetamunya, dan Allah pilih kita, Allah datangkan kita, Allah Ta'ala hadirkan kita dengan izinnya, dengan kudrat dan juga iradahnya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keberkatan Allah, kita semua berada dalam kerahmatan Allah, kita semua berada dalam perlindungan Allah, kita semua berada dalam pembentengan yang kukuh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kuliah subuh pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kuliah yang berkaitan dengan sifat-sifat dan ciri-ciri serta kriteria yang dimiliki oleh Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempena ada 5 hari lagi berbaki untuk masuk di dalam bulan dinamakan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal digunakan oleh para ulama di seluruh dunia, bukan sahaja di tanah Melayu, tapi di seluruh pelosok dunia Islam. Rabiul Awal digunakan untuk membangkitkan sentimen kecintaan, kerinduan dan pengenalan kepada Nabi kita, Rasul kita. Dan ini telah dimudahkan hal tersebut sejak ratusan tahun yang lalu. Sejak dahulu kala ulama melihat amat baik bulan Rabiul Awal ini bersempena dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, untuk mengenalkan kepada generasi siapakah nabi mereka, apakah ciri-ciri, apakah kriteria, apakah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya generasi tidak jauh, tidak clueless berkenaan dengan siapakah nabi mereka, supaya mereka dapat bayangkan, hatta dapat bayangkan rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ianya direkodkan secara terperinci di dalam Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Ya, kita dapat mengetahui sedikit sebanyak sekelumit daripada rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Walaupun kita tidak pernah memandang Rasulullah SAW, tetapi begitu terperinci para sahabat Nabi yang pernah melihat baginda Rasul SAW dan telah meriwayatkan hadis-hadis daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki Rasulullah SAW, supaya umat ini tidak terdeprive daripada mengetahui berkenaan dengan penghulu seluruh Rasul, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan Rasulullah sebaik-baik manusia, sesempurna insan, dan daripada segi rupa paras dan juga fizikal, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghiasi baginda dengan sesempurnanya. Pada pagi ini saya ingin kongsikan serba sedikit ilmu yang telah diriwayatkan oleh para sahabat, telah sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan mereka melihat bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana dahi Rasulullah, bagaimana hidung Rasulullah, bagaimana pipi Rasulullah, bagaimana mata hitam dan mata putih Rasulullah, bagaimana kening Rasulullah, bagaimana alis mata Rasulullah, bagaimana mulut dan gigi Rasulullah, bagaimana raut wajah, bagaimana warna kulit, bagaimana ketinggian Rasulullah, bagaimana saiz badan Rasulullah, bagaimana tapak tangan dan tapak kaki Rasulullah, bagaimana badan dan perut Rasulullah, bagaimana belakang badan Rasulullah, bagaimana tekuk dan leher Rasulullah, bagaimana senyuman Rasulullah, bagaimana senda gurau Rasulullah, bagaimana bulu roma yang berada pada tubuh badan Rasulullah, bagaimana Rasulullah melayani dan menyantuni kawan dan lawannya, bagaimana Rasulullah SAW respon kepada orang yang mencacinya, bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan para isterinya. Dan segalanya direkodkan secara terperinci, dan pada hari ini secara sepintas lalu saya akan kongsikan hal-hal tersebut seperti mana yang telah direkodkan di dalam hadis-hadis yang terdapat di dalam himpunan hadis yang disusun oleh para ulama muhaddisin, ulama yang pakar hadis. Berkenaan dengan rupa paras Rasulullah SAW, Imam Sanusi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah As-Sughra, ada bab yang ke-7, beliau telah menulis satu ungkapan yang baik. Walaupun Imam Sanusi adalah di tanah alam Melayu ini adalah seorang ulama akidah yang tersohor, beliau berasal daripada Maghribi, tapi kitab-kitabnya sejak ratusan tahun yang lalu para ulama kita menggunakan untuk mengambil pengajian sifat 20 daripada kitab-kitab Imam Sanusi yang berasal daripada Maghribi. Pada bab yang ke-7 beliau menyatakan bahawa untuk seseorang itu mendapat penghayatan dan kesan yang lebih besar dan mendalam ketika berselawat ke atas Rasulullah SAW, sambil dia berselawat, dia membayangkan rupa paras Rasulullah SAW. Dia membayangkan wajah Rasulullah SAW seolah-olah berada di hadapannya. Baik, persoalan, bagaimana kita nak mempraktikkan anjuran Imam Sanusi tersebut? Sambil kita berselawat, sambil kita dapat membayangkan rupa paras Rasulullah SAW di hadapan kita, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mempelajari ilmu syama'il, sebuah genre ilmu dalam agama kita yang membawa kita dekat kepada pengenalan kepada rupa paras Rasulullah dan fizikal Rasulullah SAW. Imam Tirmizi telah meletakkan bab yang pertama di dalam Syama'ilnya, kitab Syama'ilnya, dia sebuah genre ilmu dalam pengajian berkenaan dengan Rasulullah, iaitu ilmu Syama'il. Genre lain ilmu sirah, masing-masing ada kitab masing-masing yang dikarang oleh ulama. Ilmu Syama'il, ilmu sirah. Ilmu sirah berkaitan dengan riwayat hidup Rasulullah daripada kelahiran selama 63 tahun sampai kewafatan Rasulullah SAW, dipanggil ilmu sirah. Ilmu yang lain ada bernama ilmu khasa'is, berkaitan dengan keistimewaan yang khusus yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.
yang secara unik Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan secara tunggal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku-bukunya biasanya namanya adalah Keistimewaan Rasulullah, Khasais, perkataan khusus, khas. Dan ilmu yang berikutnya Dalail, ilmu Dalail, iaitu dalil, ilmu berkaitan dengan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan bahawa beliau adalah utusan Allah, pilihan Allah. Apakah tanda-tanda beliau itu utusan Allah? Apakah beliau itu adalah pilihan Allah? Apakah tanda-tanda beliau ini nabi untuk nak sampaikan mesej Allah kepada manusia, perantaraan untuk menghubungkan manusia kepada Tuhan semesta alam? Apa tanda-tanda yang ada pada baginda? Untuk tanda-tanda itu sahaja Imam Baihaqi karang 4 jilid untuk susun hadis-hadis berkaitan dengannya, bernama Dalailun Nubuwah. 4 jilid ni saya tak jumpa lah di Malaysia terjemahan. Mungkin biasanya di Indonesia, cetakan Indonesia dia terjemah banyak kitab. Tetapi yang kasar-kasarnya saya nampak ada dahulu Syekh Fuad Maliki, tanda-tanda kenabian Rasulullah. Tanda-tanda kenabian satu genre ilmu lain, keistimewaan Rasul satu genre yang lain, keistimewaan yang khusus yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara salah satu ilmu ini yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah ilmu syama'il. Syama'il ini berkaitan, maksudnya peribadi ataupun syahsiah, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bermula dengan rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki wajah yang sangat tampan, wajah yang sangat kecak, bahkan lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kita selalu dengar Nabi Yusuf tampan, Nabi Yusuf tampan. Ya benar, Nabi Yusuf tampan. Tetapi ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jauh lebih hebat lagi daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan seluruh keistimewaan yang ada pada setiap nabi semuanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan keistimewaan itu baginda memilikinya dengan lebih unggul daripada nabi tersebut. Contohnya, antara nabi yang terkenal dengan suara yang merdu adalah Nabi Daud alaihissalam. Ini suara yang sangat merdu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai suara yang lebih merdu daripada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian nabi yang terkenal dengan kekuatan badan adalah Nabi Musa alaihissalam. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kekuatan bahkan lebih kuat daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kalimullah, orang yang boleh bercakap direct dengan Allah, secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki keistimewaan tersebut, tetapi dengan lebih unggul lagi berbanding Nabi Musa alaihissalam. Kerana apa? Kerana Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah dalam keadaan baginda Nabi Musa tak dapat nampak zat Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang Nabi Musa bercakap dengan Allah, Nabi Musa tak pernah nampak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa hanya mendengar perbicaraan Allah Taala. Dan pernah Nabi Musa alaihissalam minta, "Ya Allah, aku ingin melihat Engkau ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Kamu tidak mampu, yakni mata kamu di dunia ini tidak mampu untuk melihat. Tapi kamu lihatlah ke atas gunung tersebut. Jika ia berada pada tetapnya, tatkala aku menampakkan diriku, maka kemungkinan kau dapat melihat." Maka apabila Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Al-Quran merakamkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menzahirkan dirinya di atas gunung tersebut, belum dirinya, nurnya sahaja. Baru nur Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan berunsur cahaya, tapi nur yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ciptaannya.
Di atas gunung Tur tersebut, gunung tersebut berkecai. Ada gunung, kawasan pergunungan. Tempat itu salah satu gunung tersebut hancur dan Nabi Musa AS jatuh pingsan. Jadi, seorang yang masih berada dalam hayat kehidupan dunia tak mampu nak tangguh untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas Al-Quran merakamkan selepas Nabi Musa AS bangun sedar daripada falamma afaq qala inni tubtu ilaik. Bila terbangun daripada pingsan tersebut, katakan, aku bertaubat kepadamu ya Allah, aku takkan minta lagi. Jadi manusia itu hanya mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala adalah di akhirat nanti. Di dunia ini manusia tak mampu menanggung. Maka kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita di dunia ini. Kita tak pernah melihat zat Allah. Dan Allah jadikan itu sebagai suatu bentuk kerinduan yang lebih mendalam kepada orang-orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan ia sebagai kemuncak kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi keistimewaan khusus untuk orang-orang yang bermujahadah, bersusah payah di dunia ini, beramal saleh. Maka Allah jadikan dalam syurga itu satu-satunya tempat yang diizinkan manusia melihat Allah. Bukan bermakna Allah bertempat di syurga. Allah tidak bertempat. Ketika Allah menampakkan diri bercakap dengan Nabi Musa AS di Gunung Tur, bukan bermakna Allah bertempat di Bukit Tur. Bila manusia dapat melihat Allah di dalam syurga, bukan Allah bertempat dalam syurga. Allah tidak bertempat. Allah bukan bertempat di Arash, bukan bertempat. Allah bukan naik, bukan turun. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apa. Maka Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hayat kehidupannya, Nabi Muhammad dapat bercakap dengan Allah dalam keadaan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala bukan di bumi ini. Baginda diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tanda-tanda kebesarannya yang berada di langit. Dan ini bukan pula bermakna Allah Subhanahu wa taala bertempat di langit. Wujud Allah tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada ruang dan masa. Tidak berlaku past, present dan future tense bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana past, present dan future adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu, arash, tempat dan kursi adalah ciptaan Allah. Allah tidak berhajat kepada ciptaan. Maka Nabi Muhammad SAW dapat bercakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat daripada apa yang dimiliki oleh Nabi Musa AS. Berdialog dengan Allah daripada Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana dengan rambut Rasulullah SAW? Berkaitan dengan ketampanan Rasulullah, para sahabat mengatakan kami tidak pernah melihat seorang yang lebih tampan daripada Rasulullah. Sebelum kami jumpa Rasulullah, kami tak pernah jumpa mana-mana lelaki yang setampan Rasulullah. Dan selepas Rasulullah wafat, kami tak pernah jumpa selepas itu mana-mana manusia yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW. Kami dapat mengatakan dengan sepakat, kata sahabat, baginda SAW adalah sekacak-kacak manusia, sehandsome-handsome manusia, setampan-tampan manusia. Baik, rambut Rasulullah SAW. Baginda SAW mempunyai rambut yang sangat rapi dan indah. Tapi rambut baginda SAW tidak terlalu lurus kaku dan juga tidak terlalu gulung, kerinting bergulung. Tapi ini adalah sederhana, iaitu ikal mayang dan juga berombak. Tidak terlalu lurus dan tidak terlalu kerinting, tetapi berada di pertengahannya. Di dalam hadis mengatakan ianya berombak, wavy. Dan Rasulullah SAW sentiasa, kebanyakan masa baginda umurnya adalah berambut panjang. Pernah baginda botak dalam peristiwa umrah Hudaibiyah dan juga peristiwa Haji Wida. Tapi orang zaman dahulu, untuk nenek moyang kita semuanya, baik di alam Melayu, baik di Eropah, baik di dunia Arab zaman dahulu, lelaki memang semua jenis rambut panjang.
Dan itu lebih menyelahkan kejantanan kelelakian. Tapi pada zaman sekarang sudah berubah, tak menjadi masalah. Kita lebih banyak berambut pendek. Kerana berkaitan dengan rambut ini, dia berkaitan dengan sesuatu yang ia ciri-ciri Rasulullah, tetapi ia berkaitan dengan aksesori. Sesiapa yang tak ikut yang bab ni tak dikira sebagai sesat. Ia berkait dengan sunnah Rasulullah, tapi sunnah ini dipanggil sebagai sunnah yang berkaitan dengan aksesori. Berkaitan dengan aksesori seperti rambut, seperti cincin. Ini semua dipakai oleh Rasul. Jubah, ridak. Baginda SAW pakai inai. Baginda SAW memakai memakai dua lapis jubah. Ini semua adalah aksesori. Seseorang yang tidak mengikut dalam bab ini, dia tidak dikira sesat. Yang dikira sesat adalah sunnah yang berkaitan dengan ibadah. Baginda ajarkan tawaf 7 kali pusing, dia nak buat 9 kali pusing. Itu saya ada tenaga lebih, saya nak buat 9 kali pusing tawaf, dapat pahala lebih. Tak dapat pahala lebih, terbatal tawaf ni. Itu sesat. Tak ikut Nabi dalam bidang sunnah ibadah, dia sesat. Tapi dalam bidang sunnah aksesori, siapa yang mengikutnya terlebih baik lagi. Kalau tidak mengikutnya juga tidak dikira sesat. Baik, Rasulullah SAW rambutnya kadang-kadang panjang mencecah kepada cuping telinganya, kadang-kadang sampai mencecah kepada pertengahan lehernya, dan kadang-kadang mencecah kepada bahunya. Ketika Fatah Mekah, pembukaan Kota Mekah, Rasulullah SAW datang dengan para orang muslimin, masuk dalam keadaan baginda sebagai Raja Mekah yang baru. Sebab Mekah keseluruhannya telah jatuh di tangan Rasulullah SAW. Sebab pengkhianatan perjanjian daripada orang Mekah dengan orang-orang kafir untuk menyerang Rasulullah, akhirnya musyrikin dan Yahudi yang lain semua cabut lari. Bila Rasulullah dah siapkan angkatan perang, maka tinggal penduduk Kota Mekah, dan mereka tidak mampu untuk melawan, maka mereka menyerahkan Kota Mekah. Mereka tak mahu berperang. Mereka tahu Rasulullah dan para tenteranya sangat hebat. Demikian bagaimana Kota Mekah jatuh di tangan Rasulullah SAW. Asalnya nak berkhianat, nak membunuh Rasulullah bersama dengan alai-alai yang lain, tapi bila Rasulullah siapkan angkatan perang, alai yang lain semua cabut lari, tak mau bergabung. Tinggallah penduduk Kota Mekah terkontang-kanting, menyerah kalah, mengangkat bendera putih, surrender. Rasulullah telah masuk dalam keadaan, dalam hadis bagi tahu Rasulullah baginda dengan apa? Topi perang, helmet perang. Tapi apabila Rasulullah buka, nampak Rasulullah ikat dengan jalinkan rambutnya yang panjang itu pada 4 tocang. 4 tocang. Jadi nampak 4 tocang Rasulullah ikat kemas. Sebab rambut Rasulullah, Rasulullah daripada perjalanan daripada Madinah ke Mekah, rambut yang panjang apabila yang kita ikat tocang, kita jalinkan, kita bahagikan 3, pusing, begitu. Rasulullah buat 4 bahagian. Hadis daripada Ummi Hani radhiyallahu anha, indah, cantik. Berparas Rasulullah SAW, dan wajah Rasulullah sentiasa berseri. Warna kulit Rasulullah SAW adalah tidak terlalu gelap, sawo matang gelap, dan tidak pula terlalu putih kapur albino, tapi berada di pertengahannya. Wajah Rasulullah cerah berseri bercampur dengan kemerahan. Ada kemerahan pada wajah Rasulullah SAW, dan warna kulit seluruh badan baginda Nabi SAW. Berkaitan dengan uban yang ada pada kepala Rasulullah SAW ketika kewafatan baginda, sahabat kira ada berapa uban yang ada pada seluruh kepala dan janggut Rasulullah SAW. Kesemuanya ada tidak lebih daripada 20 uban. Ada sahabat yang mengira 17 uban, ada sahabat lain 19, ada sahabat lain 16. Maksudnya belas-belas lah. Di sini kita dapat tahu Rasulullah itu hatta sehingga wafat baginda, keseluruhan rambutnya sehingga janggutnya kebanyakannya adalah putih. Kebanyakannya adalah hitam, rambut hitam.
Dan kebanyakan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelihatan kebanyakannya di kawasan pelipis. Kawasan temple, kawasan temple. Dan para sahabat mengatakan Rasulullah selalu mengenakan minyak zaitun pada rambut. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam suka kemaskan rambut, rapikan rambutnya dan juga janggut. Baginda sentiasa meminyakinya. Dan apabila Rasulullah apply minyak zaitun, kami dah tak nampak uban yang ada pada rambut dan janggut Rasulullah, kerana dia dah blended di dalam rambut-rambut hitam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui minyak zaitun tadi yang di-apply oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa ada kopiah. Jika tidak ada kopiah, baginda sallallahu alaihi wasallam juga selalu memakai serban. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nak kenakan kopiah ataupun serban, baginda sallallahu alaihi wasallam akan sikat dulu rambut. Dan cara baginda sallallahu alaihi wasallam sikat adalah belah tengah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda akan belah tengah. Itu cara baginda sallallahu alaihi wasallam sikat. Dan baginda akan sikat selang sehari. Baginda tidak sikat setiap hari. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan sikat selang sehari. Kalau hari ini dah sikat, esok dah tak sikat. Supaya tak banyak bazir masa kepada sikat. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakai sesuatu di atas kepala, menyebabkan tak perlu risau. Jadi seorang lelaki itu dia tak perlu risau tentang dandan seluna rambut. Pada hari ini jika seseorang terlalu concern dengan rambutnya, kerana dia lelaki depan cermin lebih lama daripada perempuan. Ya, pusing jambul dia, minyak jambul, supaya betul-betul ada terletak atas kepala. Lama depan cermin, nak betulkan jambul dia. Rasulullah SAW kata itu bagi perempuan lah, nak dandan-dandan depan cermin. Para Rasulullah SAW mengajarkan sehari sekali, selang sehari sikat bagi lelaki. Dan dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luas. Raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu bulat dan tidak terlalu lonjong, tetapi sebujur sirih. Saiz kepala Rasulullah agak besar, tetapi dia sebujur sirih. Kenapa agak besar? Nanti saya akan ceritakan bagaimana bidangnya bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan luasnya dada Rasulullah. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam dipanggil sebagai broad shoulder, dada yang luas. Kerana baginda mempunyai tubuh badan yang sasa perkasa. Saiz badan ni kalau kita jumpa dalam hadis, dia agak besar. Kenapa agak besar? Kerana badan baginda yang luas itu sesuai. Baik, kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tebal dan lebat daripada matanya sampai ke hujungnya ada tajam. Itu tanda keindahan. Hanya saja walaupun lebat tetapi ia tidak bertemu di tengah-tengah. Dua kening Rasulullah tidak bertemu di tengah-tengah, tidak bercantum. Maksudnya ada pemisah di tengah-tengah. Dan di tengah-tengah itu, ketika Rasulullah SAW sedang marah, akan kelihatan satu urat timbul di tengah-tengah dua kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat mengatakan, kami tahu bila Rasulullah sedang marah dengan satu perkara, walaupun Rasulullah tak berbicara, kami akan lihat ada satu urat di tengah-tengah kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan timbul di situ. Di mana ada sesuatu yang Rasulullah sedang concern ataupun Rasulullah sedang marah. Dan mata hitam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pekat mata kehitamannya, dan mata putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat pekat putih. Mata putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pada mata putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa garis urat halus berwarna merah. Dia menambahkan lagi keindahan wajah dan juga mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alis mata Rasulullah, bulu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panjang dan ianya melentik. Hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ianya mancung
Dan oleh kerana wajah Rasulullah berseri, jadi kelihatan seolah-olah ada cahaya yang terpancar di wajah, di hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mengatakan kalau kami berada betul-betul di hadapan Rasulullah, oleh kerana ada seperti ada pantulan cahaya pada hidung Rasulullah, jadi kami kadang-kadang tak dapat tahu, tak dapat nak figure out bagaimana bentuk sebenar hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada sisi lain boleh nampak kemancongan hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kami berada di hadapan, kerana ada seolah ada cahaya, sebab wajah Rasulullah berseri sangat, berseri. Dari hidung itu seperti ada cahaya. Begitu juga ketika Rasulullah sedang berbicara, para sahabat mengatakan seolah-olah kami nampak cahaya keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah SAW berbicara. Dan secara precise dan spesifik para sahabat mengatakan gigi Rasulullah SAW ini tersusun rapi, bersih, putih. Hanya saja pada bahagian depan gigi Rasulullah SAW terdapat gap kecil halus. Itu memang tanda keindahan. Orang zaman dahulu kena nak dapatkan keindahan itu sejak daripada zaman jahiliah, mereka gigis gigi mereka untuk dapat gap itu. Gap kecil antara dua gigi depan, atas dan bawah. Tapi Rasulullah dilahirkan secara semula jadi dengan gap tersebut. Bukan gap besar, gap kecil. Ia menambahkan keindahan. Apabila Rasulullah senyum, ia menambahkan manis wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Rasulullah diutus sebagai Nabi, Rasulullah mengatakan tidak dibenarkan sama sekali untuk menggigis gigi tersebut. Siapa yang dilahirkan dengan gigi itu tidak dibenarkan untuk kikis. Dan dia mendapat kutukan Allah jika ada seseorang yang mengubah kejadian Allah SWT. Dia tak boleh kikis. Malaikat kalau dia dilahirkan dalam keadaan sedemikian. Ya. Adapun bracing, ia tidak termasuk di dalam mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana ulama mengatakan asal gigi itu adalah tersusun. Manusia kebiasaannya gigi adalah tersusun. Tapi kalau giginya itu tidak tersusun, satu gigi ke sini, satu gigi ke sini, satu gigi menghala sana, satu gigi menghala ke sana, ulama mengatakan hal itu boleh memasang bracing dan tidak difatwakan haram, diperbolehkan dan tidak termasuk dalam mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi bracing tadi itu bukan nak betulkan balik susunan gigi, itu memang dia nak nampakkan lebih cantik. Gigi dah okey, cuma nak nampakkan lebih cantik lagi dengan gap itu. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agak lebar sesuai dengan saiz kepalanya dan juga bidang bahunya, dan ini juga menandakan, ulama mengatakan menandakan kefasihan percakapan dan juga perbicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda berbicara, intonasi suaranya menandakan kebenaran dan kejujuran hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang sahabat mengatakan seseorang yang tak lihat wajah Rasulullah tapi mendengar saja nada suara Rasulullah akan tahu pemilik nada suara ini adalah orang yang benar. Tidak mungkin pemilik suara ini adalah pendusta ataupun pembohong. Kerana ada orang yang suaranya saja sudah menandakan dia auta. Intonasi suaranya, sebab dia mungkin banyak temberang, banyak auta dalam hidup dia. Suara dia pun nampak ini orang auta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebaliknya. Seorang yang mendengar saja nada suara Rasulullah, intonasi ini sudahlah merdu, sangat merdu. Kemudian intonasi suara tersebut, suaranya, intonasinya menandakan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menandakan kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa yang tengok wajah Rasulullah dapat mengetahui bahawa ini bukan wajah seorang pendusta dan pembohong. Wajah ini pemilik orang yang jujur dan benar. Dan hadis menyebutkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bila baginda sampai ke Madinah, jadi ada orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah tersebut.
Salah seorang daripada mereka adalah Abdullah bin Salam. Ketika itu beliau di kebun kurma. Jadi dia dapat berita bahawa Nabi Muhammad dah sampai. Jadi dia tinggalkan kebun kurma, dia nak tengok je. Pertama sekali dia nak tengok bagaimana, apa impression yang dia dapat by looking at the countenance of Rasulullah SAW, by looking at the face of Rasulullah. Dia nak tengok apa yang terdetik dalam hati dia ketika melihat wajah Rasul. Sebab dia ahlul kitab. Abdullah bin Salam dah banyak baca kitab. Sebab dalam kitab terdahulu dah banyak menceritakan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ya, Abdullah bin Salam dah memang well aware macam mana patutnya wajah Nabi akhir zaman. Ya, Abdullah bin Salam cerita, ketika aku mula sampai dan kali pertama mataku pandang wajah Nabi Muhammad, aku tahu dah wajah ini bukan wajah seorang pendosa dan pembohong. Wajah ini milik orang yang benar. Dan akhirnya beliau beriman di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sahabat yang sangat baik. Walaupun beliau berbangsa Yahudi, ahlul kitab, Abdullah bin Salam radhiyallahu taala, anak beliau, cucu beliau semua jadi ulama-ulama yang hebat. Demikian wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan intonasi suaranya menandakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suatu jati diri dan identiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara langsung. Pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah flawless, licin. Seluruh wajah Rasulullah ini licin. Dia tak ada kawasan yang menggerutu, tidak ada kawasan yang berlubang, tidak ada kawasan yang berkedut, tidak ada kawasan yang berlipat. Para sahabat mengatakan kalau air dituangkan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air itu akan menggelusur terus ke bawah. Kerana licinnya pipi dan juga wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada air yang melekat di wajah Rasulullah. Air kalau dituangkan, dia terus menggelusur, menggelincir ke bawah terus, seolah-olah macam ada grease. Tapi bukan grease, tapi kerana betapa flawlessnya pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh wajah licin, mulus. Orang Indonesia panggil mulus, pipi yang mulus. Dan pipi Rasulullah SAW ini tidak terlalu kembung, membesar, membengkak, tidak terlalu mencengkung, tapi ini berisi dan indah. Dan janggut Rasulullah SAW adalah agak tebal daripada jambang. Baginda ada jambang yang sekata dengan janggutnya, dan janggutnya itu mencecah kepada bahagian atas dada Rasulullah SAW. Dan baginda SAW sentiasa merapikannya. Para sahabat mengatakan, kalau kami sembahyang di Masjid Nabawi dan lihat Rasulullah sembahyang di siang hari, kami tahu Rasulullah sedang membaca sesuatu, kerana daripada belakang kami nampak goyangan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergoyang. Bergoyang. Dan kalau kita baca sesuatu, mulut bergerak, jadi janggut tu dia ikut bergoyang sekali. Maksudnya long enough untuk sampai kepada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terlalu pendek, ia tidak dapat bergoyang. Tidak dapat bergoyang. Sahabat katakan kami nampak goyangan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ianya agak jenjang, dan leher Rasulullah cantik. Para sahabat mengatakan apabila kami melihat leher sahaja seolah tak puas sebab cantik. Kalau tak tengok wajah Rasulullah, orang yang tengok tengkuk Rasulullah sahaja sudah menandakan ini orang yang sangat tampan. Belum lagi tengok wajah, sebab cantik letaknya leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan keadaannya seperti perak yang bercahaya. Ada yang mengatakan perak dan ianya berseri, bersih. Dan bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bidang. Dan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebar dan luas. Dada Rasulullah dan perutnya sekata. Tidak ada bahagian yang lebih tertonjol daripada bahagian yang lain. Kadang-kadang ada orang yang tertonjol salah satu bahagian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh para sahabat mengatakan, kami lihat perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekata dengan dadanya, dan kami lihat ada petak-petak pada perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Betapa sasa perkasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita bayangkan. Kami nampak petak-petak yang bersusun di perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Six pack, ya? Muscular. Six pack, ya. Itu tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memiliki sendi-sendi yang besar. Semua sendi-sendi Rasulullah semua besar-besar. Sendi-sendi, jari jemarinya, sikunya, lututnya. Ini menandakan kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ahli gusti kafir yang tak pernah siapa boleh tumbangkan. Dia ajak baginda lawan gusti dengan dia. Maka baginda seorang sambut dengan harapan kalau Rasulullah menang, tertunduk hatinya untuk nak masuk Islam. Maka apabila dimulakan saja, Rasulullah guna satu tangan dan lipat dia dan tumbangkan dia. Dia terkejut. Dalam keadaan selama ini dia juara berturut-turut, bertahan, tak ada siapa yang boleh tumbangkan dia. Dan dia tak expect seorang manusia yang sentiasa dalam masjid mengajar dan sebagainya tiba-tiba boleh tumbangkan dia dengan satu tangan sahaja. Not even two hands. It's a single hand. Terkejut dia, kata boleh tak ulang lagi sekali round 2. Tadi mungkin saya tak sedia, kata lelaki tadi. Lelaki tadi tak silap saya dah hadir, namanya Rukana. Maka apabila dimulakan round kedua, baginda sekali lagi gunakan tangan dia, tiba-tiba dia tengok diri dia sudah KO di bawah. Terperanjat betapa cepatnya Rasulullah boleh lipat dia dengan satu tangan. Dia tak puas hati lagi. Boleh tak round ketiga? Rasulullah kata silakan. Round ketiga masuk pun sekali lagi Rasulullah lipat dengan satu tangan. Dia menyerah kalah. Kita tahu apa jurus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jurus kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapak tangan Rasulullah, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan kalau aku bersalam dengan Rasulullah, tapak tangannya, strukturnya lebih lembut daripada sutera lagi. Kalau salam ni, gebunya lebih lembut daripada sutera. Dan tapak kaki Rasulullah, ianya tidak sekata, kerana di bahagian tengah tapak kaki Rasulullah ada berlekuk, bermakna kalau Rasulullah berdiri di atas tanah, bahagian tengah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh bumi. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam tubuhnya akan lebih nampak ke depan. Dan baginda akan mengangkat kaki dengan kemas satu persatu macam orang kawat. Tapi taklah macam orang kawat, tapi baginda mengangkat kaki dengan kemas. Semua itu menandakan kewibawaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Baginda tak serik, tak berjalan berserik. Baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, kalau dalam hadis mengatakan seperti turun daripada bukit yang curam. Maksudnya angkat dengan baik kakinya dan meletakkan dengan kemas. Dan badannya nampak menunduk sedikit ke depan. Dan apabila baginda berjalan, seolah-olah bumi ini dilipatkan untuk baginda. Kerana baginda jalan segera, cepat. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan kalau kami berjalan dengan Rasulullah, kami kena hunggah. Sebab Rasulullah ni jalan, walaupun dia nampak biasa, angkat satu persatu dengan kemas, tapi seolah-olah bumi ini dilipatkan segera. Rasulullah jalan cepat. Kami yang nak kena berlari nak dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah akan berjalan, tunjukkan demonstrate sikit. Akan cepat sikit. Tetapi lagi seluruh tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbulu tebal.
Baginda berbulu roma tetapi halus-halus dan lebih nampak warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerah itu, berseri. Seluruh badan Rasulullah cerah berseri. Tak ada bercampur kemerahan. Dan wajah Rasulullah yang kemerahan itu, kemerahan itu akan lebih terselah ketika Rasulullah sedang malu. Kerana Rasulullah ini, orang ini sangat malu. Sahabat mengatakan mengalahkan anak dara pingitan. Atau isteri Rasulullah mengatakan Rasulullah ini orang yang sangat haya, sangat malu. Rasulullah tidak menunjukkan kemaluannya kepada isterinya. Dan baginda sendiri tidak melihat kemaluan isterinya. Orang yang sangat malu. Sifat haya. Bila baginda bersama dengan isterinya, baginda pastikan ini berada dalam selimut. Baginda seorang yang sangat malu. Para sahabat mengatakan Rasulullah, kalau ada sesuatu yang berlaku dan Rasulullah malu dengan perkara tersebut, Rasulullah akan nampak tindak tanduk Rasulullah itu menunjukkan baginda sedang malu. Dan malunya itu memang mengalahkan anak dara pingitan. Itu bab haya dalam Syama'il Tirmidzi. Walaupun tubuh badan Rasulullah SAW tidak ditumbuhi dengan bulu roma yang tebal, tetapi ada satu bulu roma yang agak tebal yang tumbuh secara selari, secara menegak antara dada Rasulullah SAW, di bawah dada Rasulullah, tengah dada sehingga ke pusat Rasulullah SAW. Di sini para sahabat mengatakan kami nampak ada rambut yang tumbuh, bulu roma yang tumbuh di situ agak tebal. Kerana apa? Ulama mengatakan di situ tempat jahitan Malaikat Jibril alaihissalam tatkala membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup Rasulullah, belahan dada operation dilakukan sebanyak 4 kali pada umur yang berbeza-beza, ketika kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Itu Jibril alaihissalam akan keluarkan hati Rasulullah, akan dibersihkan dalam air Zam-Zam. Tanpa Rasulullah merasa sedikit apa pun. Proses itu berlaku tanpa Rasulullah merasa sakit. Dan Rasulullah SAW jika baginda berbicara dengan seorang yang datang daripada arah sana, baginda akan menghala seluruh badannya ke arah orang tersebut dan berbicara dengan dia. Jika ada orang datang ingin berbicara daripada arah sana, baginda akan menghalakan seluruh badannya. Dan ini adalah adab dan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka demikian muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit sebanyak berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paras, fizikal dan juga beberapa kriteria yang saya dapat kongsikan berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bertambah pengenalan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah cinta kepada Rasulullah, bertambah kekuatan untuk kita ittiba', mengikuti agama, sunnah, adab dan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita untuk dihimpunkan bersama dengan Rasulullah di akhirat, mendapat syafaat baginda supaya kita semua terlepas daripada api neraka, supaya kita semua terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaat baginda kita dapat lintas di tiang sirat dengan jayanya. Mudah-mudahan dengan syafaat baginda kita dapat minum daripada kolam Al-Kautsar milik Rasulullah. Mudah-mudahan dengan syafaat baginda kita semua dapat masuk syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan baginda kita dikurniakan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada su'ul khatimah, yakni kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.